Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam bahagia untuk semua player-player dalam Amir Hijaz Fans. Apa khabar saudara? Saya mendoakan agar saudara sentiasa sihat walafiat ya. Apa khabar saudara Mat Sani, saudara Khairul Azmi, Nur Yaumi Ray, Fadil Yub, Mat Ali Arifin, Mac Hill, Khairul, Wan Paklah, Mat Azmi Muhammad Ali, Raja Kamal Raja Bahrain, apa khabar je? Bob Vita, Khairul Azmi, Syuami, Akil, Sulaiman Hassan, apa khabar? Kau kat mana tu? Somban tu. Haji Azhar, Lan Ali, Surah Mahmud, Nur Zilan, dan semua player-player yang saya kasihi, terima kasih kerana sudi hadir dalam suasana begini, hujan-hujan begini, sejuk-sejuk, kita duduk rumah, yo. Saudari Azmi Endan, khabar? Baik, Alhamdulillah. Baik, saudara. Untuk seperti biasa, saya harus memberi kelaporan. Jangan marah ya, aku dah lagu. Deguan Jaka. Mana-mana saudara yang tak sempat saya sebut nama satu persatu, saya pastikan bahawa apa yang saudara catatkan ini akan saya ulas kebesokan hari dan saya akan lihat satu persatu. Bukan artinya saya tidak mau melihat. Jangan fikir begitu. Baik. Laporan COVID-19 hari ini ada pengurangan. Semalam ada 1,290 tapi hari ini berkurangan kepada 958 orang. 958 orang. Saudara, suara saya clear ke saudara? Minta bagi pandangan. Saya takut sebab hari ini saya ada test. Saya bersama-sama dengan anak saya, dia nak jadi juruteknik dia katanya. Mudah-mudahan beliau akan jadi juruteknik bahagian penyiaran. Kematian hari ini adalah 3. Kes baru 958 dan jumlah kes terima kasih saudara Yuan Kasim Mual lepas hujan. Saya nak tahu sama suara saya okey. Fadilah, cantik tu, terang jelas. Terima kasih. Saya khawatirlah, takut nanti maklum sajalah dalam keadaan-keadaan begini percubaan. Anak saya jadi teknik. Okey, terima kasih, suara clear. Jadi daripada 958 kes terbaru hari ini menjadikan jumlah terkumpul di negara kita adalah 52,638 orang. Di Sabah juga berlaku penurunan daripada 660 kepada 512. Di Labuan 1 kes, di Sarawak 2 kes, di Kedah, cuma di Kedah dah naik. Semalam 7, hari ini 19. Di Pulau Pinang, semalam 8, hari ini naik 25. Di Perak, Alhamdulillah. Yuk, seronok dengarnya. Daripada 48 tinggal 24. Mudah-mudahan kita harus bersama untuk mengurangkan ini jaringan virus corona ini sama-sama kita. Saya kalau boleh nak cari yang sifar. Saudara Razali Saleh, saudara Yang Kasim, saudara Gagak di Rimba, Wak Skimin, saudara Muhammad Azhar, saudara Mak Nur Said, Atian, Adiwara, Angkasa, Tuan Tuan Jo, Osna Osma, Raja Kamal, gambar dan suara jelas. Terima kasih je. Okey, tapi sangkut-sangkut. Alamak, Rabang Tevin bin Kulub. Ngapa mikema macam mana? Rupanya boleh sangkut-nyangkut tu. Di Perak hari ni kurang. Semalam 48, ini 24. Di Selangor juga melegakan. Sebab semalam 407 orang, hari ini cuma 153. Masih lagi tidak baik sebab angkanya 3 angka. Begitu juga di Kuala Lumpur semalam 72, hari ini kurang 42. Putrajaya semalam tiada kes, hari ini naik 1 kes. Di Negeri Sembilan ni, Man, apa hal ni? Ekor macam mana ni Negeri Sembilan ni? Semalam elok dah 32, hari ni naik melonjak 153 di Negeri Sembilan. Menjadikan jumlah kes di Negeri Sembilan 3,794. Nagari Koci, Saudara Rusdidi, Saudara Juragan Budiman, Muri Murni, Razali Yahya, Saudara Azazul Zuri, Azmi Zulkifli, Mazuki Mahashim. Di Melaka tambah 1, Saudara Rosli Lendu. Di Johor semalam 15, hari ini 9. Pahang hari yang ke-17, sifar, kosong. Alhamdulillah, bagus. Orang Pahang, hebat. Besar-besar belaka orang Pahang ni ya. Terengganu naik 4. Begitu juga di Kelantan, Saudara Azmi. Kelantan ni naik 19.
Semalam 17, hari ini naik 19. Dan Perlis masih kekal menjuarainya untuk minggu yang ke-8. Tahniah orang Perlis, tahniah orang Pahang. Bersamalah kita berusaha ke arah untuk mengurangkan jaringan ini. Ya. Gambar kocik. Macam mana gambar kocik ni? Tak apalah, jangan tengok gambar saya sangat-sangat lah. Nanti ada kerinduan pula. Hai. Saudara, saudara harus berhati-hati sekarang-sekarang ni sudah sampai musim. Iaitu musim hujan, musim monsun. Mana-mana kawasan nak ke air itu berjaga-jagalah. Kalau diminta untuk pindah, segeralah berpindah. Kerana suasana sekarang ni tidak menentu. Segala-galanya ialah ujian daripada Allah SWT. Sebenarnya hari ini bukanlah satu hari yang menyeronokkan saya kerana malam tadi saya menerima perkabaran. Saya kehilangan seorang lagi sahabat karib saya, iaitu mantan, beliau adalah bekas seorang wartawan, sama-sama dengan saya. Kalau dengan saya dari jauh lagi mesti jerit, abang, apa khabar bang? Beliau lama juga terlantar di katil. Beliau juga merupakan sebagai pengubah lagu dan penerbit album. Album irama dangdut, iaitu Allahyarham saudara Roslan Mamat. Kadang-kadang kami panggil beliau Lan Mamat. Antara artis yang dilonjakkan olehnya adalah termasuklah Emalina. Tapi beliau telah pun dipanggil untuk menghadap ilahi. Bersamalah kita berdoa agar rohnya ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihinya. Saya minta saudara bersama kita sedekahkan Al-Fatihah. Untuk malam ini lagi kita bacakan Al-Fatihah, kita sedekahkan kepada Allahyarham saudara Roslan Mamat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terasa sahadunya sebab saya memang sangat rapat dengan Allahyarham, tapi apakan daya sampai waktunya kita berpisah. Sebab itulah kita ni, dalam hidup kita ni, kita harus menjaga istiqamah. Kita harus menjaga lidah kita. Kerana daripada Abu Said Al-Hudari, daripada Nabi Muhammad SAW, baginda bersabda, jika anak keturunan Adam berada di pagi hari, seluruh organ tubuh tunduk kepada lidah dengan berkata, jadi bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla kepada kami, kerana kami bersamamu. Jika engkau istiqamah, kami juga istiqamah. Jika engkau menyimpang, kami juga menyimpang. Ini merupakan hadis riwayat Tirmizi, hadis yang ke-2407. Status hadis ini adalah hadis hasan. Bawah sikit daripada hadis sahih. Jadi pengajarannya, kita lidah boleh menjadikan penyebab seorang itu kufur. Jika lisannya termasuk tulisan, istiqamah dalam ketaatan atau tidak mengucapkan perkataan yang mendatangkan dosa dan muka Allah, maka seorang itu akan selamat di sisi Allah. Lisan yang tidak dijaga, malah biasa dengan mengumpat dan memfitnah, maka perbuatan itu akan berterusan dan akan menyeret tuannya ke neraka. Setiap yang diucap maupun ditulis, sama ada yang baik maupun yang buruk, akan dicatat oleh malaikat dan akan dihisap. Sebagaimana firman Allah SWT, tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya atau perbuatan dilakukannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Itu daripada surah Qaf, ayat yang ke-18. Saya tak pandai bahasa Arab, jadi saya baca terjemahan saja. Jadi ingat saudara, negara kita, negara rahmah, ummah sejahtera. Ini hadis ini adalah kiriman daripada Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Johor. Saudara, kalau ada iklan atau promosi barangan seperti baju, kasut dan sebagainya yang masuk dalam wall saya, yang satu lagi yang saya siapkan, saudara jangan marah. Sebab saya izinkan. Silakan, gunakanlah halaman itu untuk mempromosi barangan. Sebab sebagaimana saya katakan, e-commerce, kita harus sama-sama saling bantu-membantu. Jangan marah. Saudara, apa ini, Yunos Shah, Datuk, apa cerita malam ni? InsyaAllah malam ini ada cerita yang panas, cerita 10,000 sebagai bajet dah lulus ke belum? Belum lagi, sabar saudara ya. Jadi saya harus mengutarakan ataupun dalam siri 5 minit e-commerce. Pertama sekali, apatah lagi, Dendeng Manis Siti Farehah, hubungilah beliau 017-711-4300. Ini boleh makan waktu hujan-hujan begini, makan dengan nasi, makan dengan lemang, ketupat dan sebagainya. Ya, nasi lemak pun sedap juga. Macam mana Surah Azmi, dia kata dia makan dengan roti. Ya. Sila hubungi Siti Farehah 017-711-4300.
Dan jangan lupa pada anak anda saya, itu Al-Azhar. Saya panggil dia adik. Dan maklumlah anak bongsu. Beliau tentulah dengan buku-bukunya. Buku-bukunya beliau berasa bangga melihat buku karya saya. Itu buku Rahsia yang Terpendam. Yang saya tuliskan, saya catatkan tentang perjalanan politik yang mulai Tengku Razali Hamzah. Begitu juga dengan buku diary dari penjara, itu catatan. Buku dari penjara ni saya tak boleh dapat lagi dah. Tulisannya tak ada sebab orangnya pun dah tak ada. Saya rasa elok disimpan untuk kita simpan, untuk kita baca, untuk kita bagi pada generasi yang akan datang. Itu dari penjara. Jadi kalau saudara mau mendapatkan buku tersebut, hubungilah Al-Azhar 0113041241. Itu buku. Bersama dengan beliau, dia ada banyak benda dia. Ada keripik-keripik, pelbagai keripik bawang, keripik halia, keripik peria, itu bawang goreng. Dan tapi saya suka kalau tempe salted egg. Begitu juga dengan kuih bahulu berdal. Orang Perak dia mesti cari bahulu berdal. Hujan-hujan begini sedap makan bahulu berdal. Dan juga rendang tok. Rendang tok tu kalau Siti Farehah dengan dia punya dendeng, anak saya, isteri saya buat rendang tok. Cuma untuk mendapatkan bahulu berdal dan rendang tok kena tunggu 2 hari sekurang-kurangnya. Sebab saya lebih suka masak mengikut per order. Jangan kita masak banyak-banyak akhirnya terbuang begitu saja ataupun lama-lama sangat pun tak elok. Jadi order terus post. Yang mana dah merasai, saya yakin tentulah ada enaknya. Saudara Muhammad Abu Bakar terbaiklah kerana beri ruang kawan-kawan meniaga. Ya, saya sediakan. Begitu juga, tidak lupa saya mempromosikan ini orang kita, suami isteri dah hilang pekerjaan, beliau tidak buat stall burger. Jadi dia buat dari rumah. Jadi dia kalau siapa telefon dia, order dengan dia akan hantar melalui motor dia. Dia sendiri hantar. Tak ada pula mat Grab ke ataupun Panda. Iaitu Papa JS Grill. Ini sekitar Petaling Jaya, Kota Damansara, Taman Ton, Damansara. Sedap dia punya burgernya. Itu burger daging ayam, burger benjo dan juga daging cili. Dan yang paling sedap itulah daging cili. Pantas tu. Hubungi Puan Rania 018-909-4985 ataupun saudara Azroy 018-251-5705. Saya terpanggil kerana beliau sendiri datang ke rumah saya. Dia kata, Tok, boleh tak nak masuk iklan dalam saya punya, boleh tak Datuk war-warkan? Boleh, saya kata tak ada masalah. Asalkan untuk saudara mencari rezeki yang halal. Kemudian, jangan lupa, ini saya makan tadi sedap. Susu. Ini produk saudara Azhar Razi Zainal. Batu 6 Suku, Jalan Kaki Bukit, Besteri, Perlis. Itu produk susu ini keluaran syarikat Oga Bio Manufacturing. Wakil pengeluar ialah TDC Holding, Jalan Dusun Muda, Kota Baru, Kelantan. Saya nak tanya saudara Azmi yang di Kelantan tu. Tolong bagi komen kalau saudara ada kesempatan pergi ke Jalan Dusun Muda, Kota Baru, Kelantan. Telefon-telefon atau bagi mesej. Bagaimana kedudukan kedai kilangnya, elok ke, comel ke. Sebab saya makan susu ni sedap. Boleh. Susunya lah Seed to Joy. Iaitu susu kolostrum. Saudara boleh hubungi saudara mana tadi tu? Aduhai. Saudara Azhar Rizan. 010-4355-484. Saudara Azhar Rizan 010-4355-5484. Ini untuk di Semenanjung. Kalau di Sabah, Sarawak, Brunei, boleh hubungi saudara Mus 019-835-6690. 019-835-6690. Ini untuk nampak awet muda lah katanya. Apakah saya muda? Tak tahu. Dan terakhirnya adalah ini buah-buahan yang diimport dari luar, iaitu Kizinis Fruits. Ini pembekal buah-buahan import yang segar dan murah. Dia lebih murah daripada pasaran. Dihantar dengan motor, itu untuk sekitar Lembah Kelang. Kualitinya grade AAA, harganya lebih murah daripada supermarket, lebih murah daripada kedai, sebab dia mengimport sendiri. Buah-buah, kalau tidak boleh layari Instagram atau Facebook Kizinis Fruits. Kizinis Fruits. Untuk dapatkan senarai buah-buah. Banyak buah-buah dia.
Katanya minggu ni specialnya adalah strawberry apple. Saya tunjukkan semalam. Rupa seperti strawberry, tapi rasa apple. Ada buah kiwi sanggul, manis, ganda, anggur rangup yang manis dan pelbagai buah-buah import. Sila hubungi saudara Syauqi 012 357 5703. 012 357 5703. Selesai bab apa ini e-commerce. Jadi kalau saudara ada bahan-bahan ni, sila hubungi saya, tak ada masalah. Saya nak menggalakkan supaya dalam keadaan kesukaran ekonomi begini elok kita berniaga. Mana tahu kalau ada rezeki, saudara untung. Saya tak apa. There's no commission for me. InsyaAllah saya cuma nak melihat anak bangsa saya berjaya dalam perniagaan mereka. Now kita masuk bab sesi ketiga. Sesi ketiga iaitu bersama dengan Pak Nazil Hashim yang hantar buku kat saya ni. Saya baca buku dia. Seronok baca buku dia. Pak Nazil ni dari pantun. Dia memang raja pantun. Dia ada 10 buah buku. Cuma semalam tu dia kat saya. Saya mengulas maksud menggalas, bukan menggalas, dia kata mengelas. Mengelas tu retinya adalah ini pilihan. Itu yang terpilih. Menggelas. Bahasa dalam orang utara lah. No? Jadi dua pantun beliau. Buat gubuk di hujung desa, tempat berteduh hangat mentari. Pemimpin sibuk berebut kuasa, tuduh menuduh melumrah parti. Cantiknya rombong buatan Mak Jah, jarang-jarang tidak menjadi. Pemimpin sombong menghambur hujah, tanda orang rendah budinya. Baik, saudara, itulah dua pantun pembuka bicara kita malam ini. Tajuknya, Siapa yang Khianat? Saya juga terima kasih kepada saudara Bahrom Inesti. Dia mengingatkan saya. Dia kata banyak sekarang ni kumpulan ala RBA yang menyelinap masuk dalam wall-wall saya, terutama saat kita membicarakan persoalan kehidupan rakyat yang masih menjadi 1000 tanda tanya berhubung dengan kumpulan wang simpanan pekerja. Begitu juga dengan kegagalan pihak pemerintah berwajib mengumumkan bagaimana kedudukan dengan tuntutan kita agar rakyat diberi kelonggaran, moratorium untuk bank dan juga ini institusi kewangan. Jadi tengah hari tadi saya sempat makan tengah hari bersama Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah, dan beliau menyatakan sepatutnya tak ada sebab kerajaan tak boleh buat. Kerana semua itu katanya adalah datangnya daripada rakyat untuk rakyat. Tak ada kena-mengena dengan apa kewangan dan sebagainya. Sebab itu beliau nampak gayanya, saya lihat cara-cara dia bercakap, mungkin besok beliau akan mengeluarkan satu kenyataan media. Tapi rasa-rasa saya lah, saya tengok keadaannya, rasa-rasanya beliau nampak marah. Saudara Harif Hafiz, terbaiklah tu. Macam nak umum raya pula. Terima kasih saudara. Jadi bila saya berbual dengan beliau, saya nampaklah bahasa body language-nya Yang Berhormat Mulia Tengku Razali seolah-olah tidak bersetuju dengan bajet itu. Sebab itulah beliau mengeluarkan beberapa kenyataan. Dan hari ini heboh dalam media sosial. Warga UMNO khususnya dan rakyat memperkatakan persoalan berhubung dengan kenyataan khianat yang dilontarkan oleh Datuk Seri Syahidan Kasim semasa membahaskan bajet semalam. Serta diikuti pula sebelah malamnya adalah wawancara pumas dengan Siswa Agung Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa. Jadi war saya daripada pagi tadi sampailah jam 7 malam tadi penuh dengan persoalan bertanya kenapa begitu jadinya. Tapi boleh katakan 99% penuh dengan maki hamun. Jadi bagi saya keadaan inilah yang selalu saya katakan yang tidak menyenangkan kita. Sebab itu saya cakap, saya bagi tahu sekali lagi, saya ingin mengingatkan saudara. Saudara Pini Juwita, saya sakit hati kepada Anwar Musa sebab dia kata UMNO. Nanti saya nak baca, insyaAllah kita akan ulas satu-satu. Sebab itu saya dah bercakap bahawa ruang saya ini, we must agree to disagree. Kalau saudara tak bersetuju, lontarkan pandangan saudara. Kalau saya bersetuju, saudara bersetuju, juga lontarkan pandangan saudara. Tak ada masalah, kita sama kita berbincang. Kita membalun, kita membawam. Jadi kalau tak betul, saya dah bagi tahu awal-awal. Saya tidak ambil peduli sama dia pemimpin UMNO ataupun dia pemimpin pembangkang. Siapa saja kalau yang saya lihat, kalau itu mengkhianati bangsa saya, kita akan
perhalusi setiap statement kenyataan-kenyataan mereka dan tindak tanduk mereka. Walaupun ada teman-teman kawan saya bagi tahu kat saya, kata, Tok, kalau boleh pimpin-pimpin UMNO ni janganlah Tok balon sikit, kata, sebab ini nanti orang kata macam mana UMNO, balon sama UMNO. Saya kata, tangan yang mencincang, bahu yang memikul. Kalau dia silap, saya tak boleh kata benar. Kita harus mengatakan yang benar. Kita tak boleh menyuruk. Masalah UMNO ni dulu, masalahnya dulu selepas 60 tahun, era Datuk Najib, waktu beliau jadi Perdana Menteri dulu, banyak benda-benda ini disorok bawah kapet. Akhirnya rakyat marah. Segala sampah sarap disorok bawah kapet. Itu peribahasa lah ya. Jadi akhirnya rakyat menyimpan dendam. Dan apabila datangnya fitnah, datangnya segala macam adu domba politik yang diwujudkan oleh Parti Pribumi Bersatu, yang diwujudkan, diasaskan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama dengan Dr. Mahathir Mohamad. Akhirnya UMNO Barisan Nasional kecundang. Jadi saya memilih untuk bercakap benar. Katalah yang benar walaupun itu pahit. Ya? Sebab itu macam mana orang bertanya dengan saya bagaimana keputusan mesyuarat muafakat nasional. Mesyuarat muafakat nasional, dapatan saya masih ada lagi, tarik tali belum lagi usai. Dan persoalannya sekarang ni nampak-nampak gayanya sebab dia orang kata Tan Sri Anwar Musa tak masuk, dia ada dalam mesyuarat sekali. Tapi nampak-nampak gayanya mereka masih mahu mempertahankan PBBM. Jadi ini saya rasa Presiden UMNO tentulah berada dalam keadaan situasi yang tertekan teramat. Kerana kita jelas sebenarnya kita. Saudara Wahidah Zakaria, Anwar Musa lebih kepada jurucakap Perikatan Nasional. Begitulah. Jadi Saudara Azrul Ramli, dia menghantar pada saya, dia kata akar umbi UMNO dah tolak pemimpin yang tiada semangat perjuangan UMNO. Tetapi semangat dan roh perjuangan mereka lebih kepada PBM. Jadi saya melihat satu kenyataan waktu temu duga bicara pumas antara Ketua Penerangan UMNO bersama dengan Tan Sri Anwar Musa, sesuatu yang memeranjatkan saya. Sepatutnya tidak keluar, tidak lahir, tidak dizahirkan oleh seorang pemimpin yang di peringkat atasan. Beliau sebagai Sesat Agung UMNO. Bila dia kata, saya marah betul dia baca tu. Dia kata, UMNO perlu sedar diri. Dia tempelaknya UMNO. UMNO perlu sedar diri dan tidak berhak mempersoalkan layanan yang diterima parti itu dalam Kabinet Muhyiddin Yassin. Ahli Majlis Kerja Tinggi UMNO, beliau bukan ahli Majlis Kerja Tinggi UMNO. Beliau hanyalah sekadar sebagai Sesat Agung Barisan Nasional saja. Dan sepatutnya beliau tak boleh tak ada local standby lah dalam bahasa undang-undangnya. Dia tak ada hak untuk bercakap bagi pihak UMNO sebab beliau bukan Sesat Agung UMNO. Dia cuma Barisan Nasional. Tapi kadang-kadang kenyataan dikeluarkan seolah-olah beliau adalah pemimpin UMNO. Beliau bukan pemimpin tertinggi UMNO. Beliau hanyalah ketua bahagian ketereh ahli parlimen UMNO dan merangkap sebagai Sesat Agung Barisan Nasional. Tapi bila kenyataan-kenyataan, dia kata kadang-kadang kita masih dalam kepompong. Dia kutuk habis UMNO ni. Kita rasakan UMNO sekarang masih macam UMNO dulu yang mana kita perlu dilayan begini dan begitu. Ini bukan soal siapa nak layan begitu-begini. Yang rakyat marah sekarang ni sebab kelancangan mulut pimpinan dalam Pribumi Bersatu PBBM. Mereka yang buat dulu, UMNO belapang dada, tak ada masalah. Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO tak ada nak kata PBM itu ini, tak ada. Belum pernah saya dengar kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Zahid Hamidi yang gambarannya seolah-olah menyindir ataupun mengutuk PBBM. Tetapi Presiden PBM Tan Sri Muhyiddin adalah kita dengar dalam tu. Saya tidak akan balik kepada UMNO. Hina sangatlah UMNO ni pada mereka. Kemudian pimpinan-pimpinan UMNO yang lain, pimpinan PBM yang lain, kita lihat apa yang berlaku dalam pilihan raya kecil, pilihan raya negeri di Sabah. Jadi kita sentiasa disinggung. Dan Anwar Musa dilihat untuk membela. Ini masalahnya. Malah saya marah sekali tu bila kata kita lupa. Kita datang daripada parti yang telah jatuh dan kalah. Brother. Saya dah cakap berkali-kali kalau dibezakan antara UMNO dengan Parti Pribumi Bersatu, kita jauh lebih besar. Kita jauh lebih kuat. Kita jauh lebih berjaya daripada mereka. Sehingga hari ini, sehingga saat ini dah 5 tahun Parti Pribumi Bersatu ditubuhkan. Belum ada lagi mesyuarat agungnya. Masih terkial-kial untuk mencari pengurusi penaja bahagian-bahagian. Akhirnya menimbulkan perbalahan antara kumpulan-kumpulan yang mengikut Azmin Ali dalam PBM berkecil hati. Ada 5 orang ahli parlimen
yang bersama-sama dengan Azmin Ali sudah kecil hati dan bakal kembali kepada ini keadilan. Kerana kecewa dengan tindakan Azmin tidak melantik mereka-mereka ini sebagai pengurusi penaja. Peringkatnya pengurusi penaja. Isu bagi saya bukan soal dia nak lantik tak lantik, itu hal mereka. Saudara Arif Sharif, Zaid Amidi itu okey ke kalau dia berlapang dada. Dia tak pada dia, saya berkali-kali kadang-kadang bertekak juga dengan dia. Kadang bertekak juga walaupun dia presiden. Cuma kita kena menghormati beliau lah sebagai presiden. Cuma saya kata, Datuk Seri, kadang akak Umbi begini, dia kata sabarlah, dia kata. Saya dah cakap berulang kali. Masalahnya Anwar Musa atau pimpinan-pimpinan ahli-ahli Parlimen UMNO, mereka ni tak mau menterjemah apa yang disarankan oleh presiden mereka. Inilah masalahnya, itu yang kadang saya bersimpati juga dengan beliau. Ialah sebab dia adalah antara presiden UMNO, satu-satunya presiden UMNO yang tak ada kuasa. Tak ada rotan, tak ada carrot. There is no cane and carrot. Jadi mereka semua jadi menteri. Beliau tak ada apa-apa, beliau masih bergelut di mahkamah. Jadi mereka memandang sepi. Jadi apa beliau cakap tak mau diambil kira. Sedangkan itu kenyataan daripada presiden. Selamat kali Anwar Musa tak sedar diri. Itu realitinya. Kerana Datuk Seri Zahid Hamidi dah menyatakan bahawa ahli-ahli Parlimen UMNO menyokong kerajaan Tan Sri Mahyudin untuk menubuhkan kerajaan. Full stop. Tetapi bila datang musim pilihan raya kali ke-15 nanti, itu isu lain. Kita akan bertanding, kita akan ambil balik kursi-kursi kita yang telah pun mereka melompat. Itu jelas kenyataan. Begitu juga kenyataan beliau waktu pilihan raya kecil, pilihan raya negeri di Sabah. Beliau mengatakan dia tidak akan mengambil sebarang tindakan. Terpulang kepada ahli Parlimen UMNO Barisan Nasional, sama ada mau menyokong ataupun tidak mau menyokong Perdana Menteri. Betul lah tu. Dia tak halang kes sokongan bagi Tan Sri Mahyudin. Kalau Tan Sri Mahyudin gagal untuk mentadbir, gagal untuk menterjemahkan keikhlasan kita, ahli-ahli UMNO dari Barisan Nasional yang menjadi ahli Parlimen, mereka nak tarik sokongan, takkan kita nak halang. Mana boleh? Okey, sokong dia okey. Tak sokong, tak boleh. Ini mana punya undang ni? Kemudian bila saya marahlah bila kata kita lupa kita datang dari parti yang telah jatuh dan kalah, tapi secara peringkat-peringkat kita bina semula kekuatan kita. Siapa yang bina? Tan Sri Anwar Musa. Siapa yang bina? Anda waktu sekali usaha je masa tu. Anda bukan presiden, anda bukan timbalan presiden, anda bukan ahli Majlis Tinggi, anda hanya bukan juga naib presiden, anda setiausaha yang menjalankan kerja-kerja yang diarahkan oleh presiden parti. Dan anda diselamatkan oleh presiden parti. Anda kalah bertanding dengan Datuk Muhammad Hassan. Saya marah. Kenapa saya marah? Kerana beliau memperkecilkan UMNO ini. Bila dia kata kita ni parti yang dah kalah. Dia kata kita datang daripada parti telah jatuh. Hey, tidak ada langsung rangsangan semangat. Tak ada semangat. Sebab itu saya kata semalam pun saya cakap. Kita ni bermain politik. Kalau kita nak berlawan dengan pihak sana, kita jangan memperlihatkan kelemahan kita. Sebagaimana politik Muhammad Ali. Politik juara tinju dunia yang menjadi legenda sehingga hari ini adalah Muhammad Ali. Memanglah dia lihat sebagai mulut dia celupar. Tetapi itu adalah percaturan psikologi. Dalam politik dia, bila Muhammad Ali, bila nak bertarung saja, sama ada sidang media ke, ataupun sebelum bertarung ke, dia cakap, I'll beat you round 5. Jadi bila dia buat kenyataan begitu, musuhnya, orang yang berlawan bertarung, dah goyang. Yang ini sekarang ni, kita ni lemah. Tunggu masalah kamu kena balon. So ini masalahnya. Sebab kamu mengaku parti yang kalah. Jadi bersyukurlah kerana dapat menteri. Kamu yang dapat menteri. Bukan Zaid Hamidi yang dapat menteri. Bukan pimpinan-pimpinan lain dapat menteri. Ini kena dilihat benda begitu, kena sedar. Jangan sedap mulut aja. Dia dulu kata bahawa dia kata UMNO perlu melupakan luka lama dan kembali bangkit dalam usaha mengukuhkan muafakat Melayu Islam jika mahu menawan pilihan raya ni. Ni soalnya sekarang ni nak lupa macam mana? I can forget but I cannot forgive. Mereka bertanggungjawab. Suka tak suka kena terima hakikat. Parti Pribumi Bersatu yang bersekongkol dengan mereka, Parti Pribumi Bersatu yang diasaskan oleh Tan Sri Mahyudin bersama dengan Tun Dr. Mahathir, bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu itu dalam tahanan bersama dengan Azmin Ali. Mereka menggunakan lambang keadilan bertanding. Apa mereka tak kata pada UMNO? Perompak, penyamun dan sebagainya. You think that we can forget that?
Sorry lah Tan Sri, you boleh forget lah sebab you jadi menteri. You boleh lah, sedap begitu. But not to us. Saya sebagai warga UMNO, saya akan mempertahankan. Maruah UMNO saya akan tebus. Wait one day. You tak ada keyakinan, sudahlah. Sebab you dah enak. Memang kita semua ada luka. Dengan PBM pun kita ada luka. Tapi bagi saya itu pandangan peribadi. Peribadi apa? Hei, kau carut dia beritahu nanti. Ini bukan soal peribadi, ini soal maruah parti. Kalau kita nak menang PRU, PAS, UMNO, PBM, mesti bersatu. Sejauh mana bersatu boleh mampu untuk memenangi hati rakyat? Sedangkan bajet sekarang ni pun, orang rakyat tengah marah. Saya cakap, kalau kerajaan perikatan nasional, adakah pilihan raya ini, saya cakap terus terang lah. Siapa saja calon yang lawan, confirm tergolek dok. Sebab itu saya ketawa juga bila saya tengok kiriman Datuk Mustafa Yaakob, Sisa Agung UMNO veteran. Beliau merupakan pengurusi UMNO veteran wilayah. Beliau kata apa? Dia kata muafakat nasional adalah perkahwinan antara BN dan PAS. Bahagianya cuma setahun. Bila bunga masuk, bunga tu Parti Bunga Raya tu lah. Masuk muafakat nasional, maka berkocaklah rumah tangga yang aman itu. Benar. Waktu kita mewujudkan muafakat nasional, dah tenteram. Rakyat begitu di peringkat akar umbi bahagia, cukup gembira melihat sinar kembali berkuasanya warga bangsa kita untuk menggapai kuasa di anjung kuasa di Seri Perdana. Tapi bila masuk saja Parti Perubumi Bersatu, habis berkocak dan bakal saya yakin saya lihat kemungkinan berlaku perceraian. Batas satu kiamat lagi dia kata UMNO tutang budi dengan Parti Perubumi Bersatu. Oh, ini kenyataan begitu. UMNO tutang budi dengan Parti PBBM. Ini tulisan. Dia kata for your information, Tan Sri Anwar Musa yang tutang budi is not us. It's not UMNO. Tan Sri Anwar Musa benar tutang budi dengan PBM. Sila layari apa kenyataan daripada Lokman Adam semalam dan kemarin. Saya tak mau cerita lah benda-benda itu sebab ini menyangkut soal mahkamah. Sila layari apa yang berlaku. So, bagi saya janganlah sembarangan. Anwar Musa umpama duri dan daging, bukan lagi duri dan daging lagi. Dan saya bersimpati, saya cukup kesian. Contohnya yang saya bersimpati dengan Datuk Seri Najib. Saya tidak mahu membela Datuk Seri Najib sebab mahkamah memutuskan dan beliau masih lagi dalam peringkat untuk memohon rayuan di mahkamah rayuan dengan kesnya. Jadi saya kalau boleh saya tak nak komen, tapi saya sedih. Bila saya sedih membaca dia punya entry itu. Sedih saya. Mantan Perdana Menteri kita, mantan Presiden UMNO. Dia tulis itu, dia kata, bertahun-tahun lamanya saya telah dipanggil sebagai pembunuh, perompak, penyamun, penyangak, penzina atau penjual negara oleh Atuk dan gengnya. Saya tetap bersabar. Itu tulisan Datuk Seri Najib. Jadi tak rugi apa pun, dia kata, saya turut dipanggil sebagai pengkhianat. Sebab semalam kan dia digelar sebagai pengkhianat. Pengkhianatan saya dan kawan-kawan ini berjaya memenuhi kehendak rakyat pada masa mereka paling terdesak dan krisis dunia paling teruk sejak 100 tahun dahulu. Cuma dia kata, asalkan janganlah panggil saya Kit Siang. Dia ketawa juga saya baca tu. Dalam keadaan sedih, beliau cuba berhibur hatinya, kau katalah aku apa pun, aku tak ambil kisahlah. Betul kau nak kata aku pengkhianat pun, katalah. Asalkan perjuangan aku untuk rakyat. Cuma janganlah kau panggil aku Kit Siang. Itu melampau lah. Saya baca ketawa. Jadi sebab apa? Bukan Perdana Menteri itu dilihat seolah khianat kerana memberi kenyataan terbuka dalam berhubung dengan masalah kumpulan wang simpanan pekerja. Ini masalah rakyat. Datuk Seri Najib kata, kalau soal KWSP tidak ditangani secara tuntas, maka beliau mahu UMNO Barisan Nasional, ahli-ahli Parlimen UMNO Barisan Nasional menarik sokongan. Apa untungnya kita mengundi bajet kalau bajet itu tak menguntungkan rakyat? Dan ini juga yang disuarakan oleh teman-teman yang lain. Tapi bila Arau mengatakan itu sebagai pengkhianatan, bagi saya itu dah melampau. Saya malah nak sebut, Arau kena lihat bahawa anda sekarang ni bersekongkol dengan kumpulan pengkhianat. Saya tak maulah cakap bahawa kes anda sama, tak tahulah, kes dengan gadis bawah umur ke dia apa semua tu di Kanga tu, di Arau ke, apakah dah selesai?
Jangan korek. Orang kata, bila kita duduk di rumah cermin, jangan balik batu rumah orang. So Nordin dia, bosku terbaik, bosku terbaik. Saya sedih bila orang kata dia begitu. Tak sepatutnya lah. Cukup-cukup lah. Beliau pun sekarang ni sedang menghadapi perbicaraan. Jadi kita lapang dada. Jadi kita jangan pula takam terus tuduh begitu. Kita bukan hakim. Macam mana apa yang dialami oleh Presiden UMNO sekarang. Oh, orang tuduh sana. Dan kita pula bersetuju dengan apa dikatakan oleh puak-puak dalam Parti Peribumi Bersatu. Itu tak betul. Presiden UMNO masih lagi. Saya marah bila mereka menulis mengatakan Datuk Seri Zahid menangguhkan perbicaraan. Perbicaraan tak boleh dijalankan. Bukan dia yang menangguhkan. Mahkamah menangguhkan. Kerana perintah kawalan pergerakan bersasar. Bukan dia pandai-pandai. Dia lagi nak selesaikan cepat. Dia yakin dia tak bersalah. Keyakinan dia. Tapi bagi kita, biarlah mahkamah menentukan. Yang kita nak jatuh hukum apa hal? Yang saudara nak kata presiden saya begitu. Apa hal? Marah sangatlah sebab semalam beliau melontarkan ucapan di parlimen. Sekejap lagi saya nak baca. Cuma saya nak tanya pada Syahdan Kasim pula. Saya tergambar lagi. Waktu Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, waktu itu kamu cium tangan Datuk Najib, cup, berkucup-kucupan. Apakah kerana sekarang ni Datuk Najib dah tak ada kuasa? What type of people you are? Bahawa lepas itu kata saya tak kata Datuk Seri Najib. Tapi bila dia dengar dalam ucapannya, beliau menyatakan siapa yang tak sokong bajet adalah pengkhianat. Sama lah because Datuk Seri Najib, dia tidak akan bersetuju dengan bajet yang dibentangkan oleh Tengku Zafrul kalau persoalan moratorium ini tidak ditangani. Kalau persoalan kumpulan wang simpanan pekerja ini tidak ditangani. Dan beliau pun mengatakan ini bukan ada kena-mengena dengan belanjawan. Tak ada kena-mengena. Kamu sebagai Menteri Kewangan yang punya kuasa, bagi arahan. Sebab itu dia kata, kalau dia kata, saya bagi kata dua je pada CEO ini IPF. Nak kerja ataupun nak kena buang. Sebab ini bukan masalah duit kerajaan. Tak ada kena satu sen pun duit kerajaan, tak pakai. Duit rakyat, duit mereka. Mereka yang menyimpan. Dicarum bersama-sama dengan majikan. Duit itu terkumpul. Kita faham duit itu sekarang ni terikat di mana-mana. Tapi beliau dah boleh bercadangan. Sebab beliau sebagai mantan Perdana Menteri, dia pun tahu juga. Beliau juga pernah menjadi Menteri Kewangan. Dia tahu juga cara-cara menguruskan kewangan. Artinya dia kata bon-bon yang ada, yang diambil, dilanggan oleh EPF, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, bon-bon kerajaan ni, jual lah pula dekat Bank Negara. Dan bukan minta semua. Minta cuma 49 bilion saja. Daripada 900 lebih bilion. Bagi saya bersetuju dengan apa pandangan daripada Sri Najib. Cuma secara peribadi, saya minta supaya satu forensic auditing account mesti dilakukan terhadap kumpulan wang simpanan pekerja. Bukan sekadar audit begitu saja. Forensik. Setiap pelaburan itu siapa meluluskan, kenapa diluluskan, berapa banyak keberuntungan dan sebagainya. Sebab ini menyangkut soal kita. Mereka yang berada di anjung kuasa di kumpulan wang simpanan pekerja itu mesti bertanggungjawab atas pelaburan mereka. Ini wang kita, wang rakyat. So 4 tulang kering. Geng kali hangput bersatu, panas buntut lah. Mereka panas buntut ke apa, itu mereka punya hal. Cuma saya nak bagi tahu, berhati-hati, jangan sekali-kali kamu menghina Datuk Seri Najib. Sebab satu ketika Datuk Seri Shahidan, kamu cium tangan dia, tunduk. Saya tak ada gambar tu. Kalau saya ada gambar, saya akan, sebab saya tak ada pula teknik itu. Saya ingat gambar tu. Tu dia punya cium. Punya pembodiknya. Tapi kalau Najib tak hilang kuasa, mahkamah dah dapati dia bersalah, mahkamah tinggi, mulalah kamu nak attack dia. Tak betul. Bagi saya tak betul. Orang kata, kenanglah budi. Ada ubi, ada batas. Ada budi, perlu dibalas. So, Syah Abadi, Datuk harap di SSK telah dengar penceramaan dari Datuk Kamal Amir. Di SSK siapa ni? Datuk Seri... Di SSK siapa? Saya pun tak tahu. Di SSK. Datuk Shahidan Kasim. Nah, saya waktu tak ada masalah. Persidangan parlimen yang lalu, saya berjumpa dengan beliau. Beliau sebagai pengurusi backbencher, saya ada buat live interview dengan beliau. Nah, bagi saya, kalau betul-betul lah. Saya bertanya dengan beliau macam mana keadaan Perlis dan sebagainya. Dia kata kita boleh menang dengan Mufakat Nasional 100%. Tapi tiba-tiba kau kata pengkhianat ni, saya tak boleh terima. Gunalah ayat yang betul-betul. Jangan lepas mulut saja.
Sebab itu saya tengok Fuad Zakasi ada menulis. Pagi ni dia kata anggota Majlis Tinggi UMNO yang juga bekas Ketua Pengarah Jabatan High Awal Khas Jasa Dr. Fuad Zakasi menawarkan pandangannya mengenai makna pengkhianat. Merujuk pada perbahasan Presiden UMNO Dr. Ahmad Zaid Hamidi di Dewan Rakyat semalam, Dr. Fuad berkata ada dua perkara penting disebutkan di penghujung ucapan mereka. Pertama ialah kejujuran politik yang lebih daripada sekadar persetujuan lisan, sebaliknya turut melibatkan pelaksanaan persetujuan tersebut. Tanpa merujuk kepada mana-mana pihak secara jelas, Fuad memetik ucapan Datuk Seri Ahmad Zaid mengenai peri pentingnya mengenepikan soal muslihat politik. Patutnya ini juga dilihat oleh Tan Sri Anwar Musa. Sebab Datuk Seri Zahid Hamidi semalam menyatakan secara jelas, dia kata hentikan politik tikam belakang. Sebab itu, Kerajaan Perikatan Nasional mesti didukung oleh konsensus parti secara bertulis. Nah, ini sepatutnya. Jadi, sekarang ni, mereka kata siapa nak yang menentang akan dipecat. Saya pun termenung. Kalau dipecat, apakah Tan Sri Anwar Musa punya kuasa memecat Presiden? Itu dia, siapa saja ahli parlimen termasuk Datuk Seri Najib dianggap pengkhianat sekiranya menolak belanjawan 21. Dulu masa Seri Najib jadi Perdana Menteri, kau cium tangan dia, kau podik tahap gila. Saya pun naik malu lah. Sebab itu saya kata, institusi kewangan, saya melihat ada juga institusi kewangan dah mula nampak. Institusi kewangan janganlah banyak songeh. Patutnya lanjutlah lah moratorium tu. Saya heran macam mana Hong Leong Bank kabarnya telah pun menawarkan moratorium sehingga Jun tahun depan. Kenapa bank-bank yang lain, bank-bank yang ada link dengan kerajaan, banking dan sebagainya. Fazal Harun, banyak sangat anak-anak dalam UMNO. Apa-apa pun Datuk Seri Najib Tun Razak adalah PM terbaik. Bukan anak-anak, parasites. Saya mengatakan bukan anak-anak, adalah parasites. Cuba saudara hayati kata-kata Presiden UMNO. Hayati betul-betul. Dia kata dalam politik harus ada kejujuran. Sama ada baik sebagai rakan politik atau atas nama dukungan. Sama ada secara piagam ataupun perjanjian persefahaman. Secara bertulis ataupun secara konvensyen. Secara tersurat dan tersirat. Jadi dia kata penterjemahan terhadap kejujuran bukan hanya sekadar persetujuan lisan. Tetapi pelaksanaannya. Itu yang selalu saya katakan, justice not only to be seen, it must be proven to be seen. Jadi tiada soalan mengenai siapa yang berbudi. Tak ada, dia pun tak ada. Dia, Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid tak ada pula nak kata, aku dah berbudi. Ini bukan soal aku dah berbudi dengan kamu, kamu kena balas budi aku. Tak ada. My case is my case. Your case is your case. Tetapi janganlah dijadikan keikhlasan UMNO ini untuk kamu keronyok UMNO. Dan mereka-mereka sekarang ni yang menjadi menteri, yang kononnya hebat sangat tu, dan seolah-olah berpesta pula untuk mengkeronyok Presiden UMNO. Sebab itu, Datuk Zia kata, soal tipu muslihat politik hendaklah diketepikan. Dalam mencari kejujuran berpolitik, soal muslihat hendaklah diketepikan apabila kejujuran politik diberi keutamaan. Jangan ada terlunjuk lurus kelingking berkait. Jadi saya heranlah orang macam Tan Sri Anwar Musa, Datuk Saidan Kasim, dia tak dengar ke Presiden cakap begitu? Jadilah seperti air dalam pembentung. Biarpun airnya berkocak, namun airnya tidak tumpah. Kerana penutupnya adalah kejujuran. Itu jelas. You must be honest. Kerana dia mengajak supaya kita mengambil ibrah agar perjanjian tahkim antara Muawiyah dan Abu Musa Asy'ari tidak berlaku muslihat antara rakan-rakan kongsi politik. Dan beliau mengingatkan kejatuhan empire-empire terdahulu apabila pemimpin-pemimpinnya merasakan dirinya popular. Melupakan soal pokok dan mengutamakan isu-isu furuk, iaitu cabang. Dalam keadaan begini, saya berharap supaya Tan Sri Anwar Musa, Datuk Saidan Kasim, saya kata bertobat kan, saya terlanjur pula saya ni. Saya kata cukup, baliklah ke pakar jalan. Dan beliau mengatakan, pemimpin, ini Datuk Zahid cakap, pemimpin semestinya ikhlas dan jujur. Kerana rakyat mengharapkan sesuatu yang terbaik untuk mereka. Rakyat mesti diberi keutamaan. Sebab itu saya kata berkali-kali, UMNO ni adalah perjuangan. Perjuangan UMNO tidak lain tak bukan untuk rakyat. Tapi jika ini tidak dilakukan nanti, kau tunggulah masanya apabila rakyat akan bangkit, bangun tentang kamu. Okey.
Ini pula kenyataan Ketua Bahagian Paguh, Datuk Zabar. Dia kata, ini kenyataan yang sangat tidak bertanggungjawab dan tidak wajar oleh seorang yang kini menjadi menteri semula di atas tiket UMNO. Datuk Zabar dia kata, kamu dah jadi menteri semula atas tiket UMNO. Kami sebagai rakyat biasa langsung tidak merasa. Kami langsung tidak merasai akan hal sepak terjang politik UMNO BN sebagaimana yang kamu lalui. Kerana kami adalah pemimpin tertinggi parti. Kerana kamu adalah pemimpin tertinggi parti. Malahan kami sebagai rakyat biasa juga tidak pernah merasa apa-apa jasa dan khidmat kamu sebagai yang pernah menjawat jawatan menteri sebelum ini. Ini saudara Datuk Zabar. Dia marah betul. Kenyataan ini menandakan seolah-olah kamu sajalah orang yang bersih dari pemimpin lain. Sedangkan kamu juga telah terpalit kes-kes menggunakan duit-duit sebuah universiti untuk tajaan pasukan bola sepak di negeri kamu tidak lama dulu. Jadi dia kata, jangan kata orang, kenapa kamu buka ruang begitu? Ini pertanyaan saudara Khairul. Dia hantar pada saya. Dia kata, Datuk, mohon pencerahan saya. Sebab dia kata, saya terdengar berita tadi, katanya PAS tak akan bekerjasama dengan UMNO jika tanpa bersatu. Jadi saya boleh beranggapan jika benar maknanya Muafakat Nasional bolehlah ia dibubarkan dan UMNO terus jalan sendiri. Ini saudara Khairul hantar pada saya. Sebenarnya kenyataan ini dilontarkan oleh Tan Sri Anwar Musa semalam. Waktu dalam bicara dengan Pumas. Jadi dia kata bahawa PAS tidak bersama dengan PBM. Jadi kalau tak boleh begitu, tak bolehlah. So ini dia punya kenyataan. Jadi kenyataan-kenyataan begitu yang membuatkan rakyat confused. Kemudian dia kata, dia mengingatkan pula, dia kata kuli supaya mematuhi arahan parti, bukan membuat keputusan sendiri. Kuli sebagai penasihat UMNO, kena ingatlah. Sebab dia sebagai penasihat parti. Jadi kenyataan begini, saya termenung. Sebab, tengok ya, semalam, Petronas mengeluarkan kenyataan. Dia memaklumkan bahawa syarikat itu telah meluluskan dividen tambahan sebanyak 10 bilion ringgit kepada kerajaan untuk membantu menangani wabak COVID-19. Apakah Tan Sri Anwar Musa mau menafikan? Tanpa adanya Petronas, kerajaan boleh dapat lagi tambah 10 bilion. Petronas di tangan siapa? Syarikat yang dibina oleh Tengku Razali Hamzah dengan modal 5 juta saja. Apakah jasa kamu kalau kamu nak bezakan antara kamu dengan Tengku Razali? Tengku Razali mewujudkan Petronas dan hari ini kerajaan bergantung sebegitu tinggi terhadap Petronas. Sehingga kan yang terbaru semalam bahawa Petronas mengatakan mengeluarkan dividen tambahan lagi 10 bilion. Kamu sebagai kononnya pemimpin, apa kamu buat? Sebab petroleum, syarikat Petronas, dia memaklumkan bahawa syarikat telah meluluskan dividen tambahan 10 bilion kerajaan untuk membantu memerangi wabak COVID. Saya bila tengok begitu, teringat bila kenyataan Anwar Musa, apa hal bila dia menyanggah Tengku Razali. Dia kena ingat, Ketereh tu, dia kita tahulah, Ketereh tu kawasan kamu. Tapi kamu sama-sama lagi Kelantan dengan Tengku Razali. Ketereh tu bukan di Terengganu. Jadi, dulu kamu cuba bertanding jadi timbalan presiden. Uyup, bukan sikit-sikit kamu kalah dengan Tok Mak Hassan. Sekarang, kamu cuba mengampu untuk bersatu. Jadi kamu nak ampu Paguh tu, ampulah. Dalam keadaan begini, warga UMNO merasakan cepat-cepatlah kamu melompat. Kemudian sekarang ni nak jadi pula jurucakap. Saya pun hairan lah. Menyebuk yang bukan-bukan. Dia boleh jadi jurucakap bersatu. Dia boleh cakap PN. PN. Sanggup pula nak jadi jurucakap PAS. Inilah orang tak sedar diri. Lepas tu nak pecat pula Tengku Razali. Saya pun tanya, UMNO ni ada dia punya perlembagaan. Nak pecat seseorang itu bukan mudah. Jangan main-main pecat. Siapa kamu? Kamu tak ada pun dalam kepimpinan tertinggi UMNO. Kamu cuma ketua bahagian saja di Ketereh. Kamu cuma di Barisan Nasional. Yang kamu boleh mengeluarkan kenyataan nak pecat. Nak pecat Tengku Razali daripada UMNO ni kena bawa biro disiplin. Kena bawa dalam biro ini Majlis Tinggi.
Kita ada perlembagaan. Jangan sedap mulut saja. Aduh. Dia lupa. Saya nak terangkan malam ni. Sebab tadi saya sempat berbual dengan Tengku. Anwar Musa ni dia belajar kat London dalam bahagian pengurusan. Tengku Razali banyak berhabis duit. Dia lupa budi Tengku Razali. Tengku Razali bagi peruntukan kewangan. Bantu dia untuk belajar di sana. Orang kata kalau tak ada pun, ingatlah jasa orang. Ingatlah budi orang. Bukan sekupang dua. Akhirnya kamu berjaya menjadi sahabat ini apa dalam bidang kelulusan dan perancang bandar. Balik ke tanah air. Tengku Razali waktu itu. Lantik dia. Kerana waktu itu Tengku Razali sebagai ketua perhubungan UMNO Kelantan. Lantik dia. Jawatan sebagai naib ketua bahagian. Di bahagian Nilampuri. Waktu itu, kerana setiausaha perhubungan pada Tengku Razali waktu itu adalah Datuk Ahmad Ali. Datuk Ahmad ni dia kata dia tak maulah dia bukanlah kata dia tak mau reject, tapi dia bagi pandangan. Datuk kata no. Sebab ini kita kena berap, kita kena letakkan ini pemimpin masa depan, anak muda yang balik dari luar negeri, yang ada kelulusan. Kita berilah peluang. Jadi sebagai naib ketua UMNO bahagian Nilampuri. Akhirnya dia langgar, dia lawan Datuk Ahmad Ali. Ini betul. Tengku Razali boleh kata bermasam muka dengan Damai Yaakob. Sebab beliau melantik ini Anwar Musa sebagai ketua pemuda Kelantan. Apa jadi akhirnya? Waktu Tengku Razali bertanding melawan dengan Dr. Mahathir. Mula-mulanya ke sana ke sini lah. Bahawa dia berkempen. Macam dalam Mufakat Nasional lah. Naik pentas pergi ke Tanjung Karang. Naik pentas yang Tajuddin buat berucap berapi-rapi di Pasir Salak. Memperlihatkan sebab dia lah wira Melayu demi kebangkitan bangsa kita. UMNO PAS, UMNO PAS. Tak sebut pun PBM waktu itu. Tapi akhirnya saat-saat akhir dia join dengan Dr. Mahathir, bantai Tengku Razali. Itu yang dia kata dalam ucapan dalam perhimpunan agama UMNO, mungkin saudara yang tak sempat pada pertandingan 1987. Naik pentas dia boleh kata quotation daripada Shakespeare. Itu Tengku kata dia tahu ke dia kenal ke Shakespeare tu. Shakespeare ada menyebut, it's not that I love Roman less. No, it's not that I love Caesar less, but I love Roman more. Jadi artinya bukan aku tak cinta kepada Caesar, tapi aku lebih sayang kepada Rom. Kerana itulah dia meninggalkan Tengku Razali. Itu cara dia. Saya kata dia ni memanglah bijak menggunakan kata-kata. Sebab itu dia digunakan oleh Tan Sri Muhyiddin sebagai seorang jurucakap. Yang lain nak cakap macam mana? Ini kenyataan. Saya tengok perjalanan dia. Dia tak boleh nak tipu saya. Dia bersama dengan Dr. Mahathir. Bila dia kalah di Kelantan, Dr. Mahathir lantik dia sebagai senator. Lantik sebagai senator, lantik sebagai menteri. Tapi hari ini, Dr. Mahathir dari kacamata dia, sampah. Sampah. Jadi orang macam ni, kau nak bercakap soal penyatuan, soal pergabungan, main jauh-jauh lah. Main jauh-jauh lah. Saya tak mau bercakap lebih. Banyak cerita saya tahu. Tapi kalau Tan Sri Anwar Musa masih berterusan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang menghina UMNO, yang mengaibkan UMNO, yang mengaibkan pimpinan UMNO, hanya kerana tidak sokong kepada bajet ini, maka saya tak akan terangkan, akan saya dedahkan satu persatu. Banyak cerita. Jadi kepada kawan-kawan saya yang baik dengan Tan Sri Anwar Musa, bagi tahulah, sudah-sudahlah. Jangan berterusan. Cukup-cukuplah. Kamu nak membodek Tan Sri, kamu bodeklah secara peribadi. Tapi jangan rosakkan UMNO. Jangan sampai kamu meninggalkan UMNO. Kalau kamu rasa kamu yakin dengan Parti Perubahan Bersatu, silakan. Pintu terbuka luas. Tak ada masalah. Malahan saya rasa mungkin ramai warga UMNO akan sedekah pisang ke masjid. Sahabat-sahabat setuju tak setuju, saya tak tahulah. Kalau Anwar Musa tinggal ke UMNO, pergi menyertai PBM, saya rasa ramai warga UMNO yang akan sedekah pisang ke masjid. Ni apa, Nurizan Sapo, janganlah kata PAS tak boleh pakai sebut-sebut. No, saya tak kata begitu. Saya kata bahawa kita mewujudkan Muafakat Nasional. Warga PAS peringkat akar rombi. Tapi sanggup mereka mengecewakan hanya untuk menatang. Tan Sri Muhyiddin, Persatuan PBBM ni ditatang bagai minyak yang penuh.
Jadi apa tugas kamu pada parti? Saudara Zul tolong, untuk teruskan perjuangan demi Barisan Nasional. Saya dah bagi tahu bahawa to me, I love my party more. Presiden boleh datang dan pergi. Ya, kalau kamu berterusan begitu, jangan marah nanti. Saudara jangan lupa, sebab dia bergaduh dengan Tengku Razali, sebab dia menyokong apa Dr. Mahathir waktu itu, kerana nak membudik, nak membudik ni Dr. Mahathir, dia sanggup menabalkan orang lain sebagai Sultan Kelantan, iaitu Tengku Ibrahim Putra. Ini Anwar Musa. Nak tunjuk bahawa dia terror. Dia mahu mencampuri urusan istana di Kelantan. Ini cerita benar. Tapi Tengku Razali ni dia satu orang yang pemaaf. Biarlah, dia kata. Orang gila lah, macam mana kata. Tunggu. Kerana waktu itu nak tunjuk, kerana saat itu pimpinan UMNO di bawah pimpinan Dr. Mahathir sedang mengalami krisis perlembagaan. Sebab ada pindah perlembagaan yang mau mengurangkan isu institusi raja. Okey, adalah turun naik mahkamah dan sebagainya. Dan dia menyindir, dia sanggup tabal orang lain. Kononnya tuanku almarhum tuanku itu ayahanda kepada Sultan Muhammad ni tak layak jadi sultan. Yang layak adalah Tengku Ibrahim Putra. Ditabalkannya. Anwar Musa menabalkan Raja Kelantan. Ini sejarah, sebab saya kata Tuan Sri Anwar Musa jangan bagi saya korek cerita lama. Cerita banyak. Datuk Seri Saidan Kasim, jangan sampai saya korek cerita saudara. Cerita banyak. Kita okeylah, kita dah lapang dada. Saudara dah jadi pimpin. Pimpinlah negara ini. Bagi saya meyakini, you boleh memimpin, pimpinlah. Tapi jangan sekali-kali menghina UMNO. Saudara datang daripada kilang UMNO. Saudara datang daripada rumah UMNO. Dan bila saudara mengatakan, UMNO ini, parti begitu begini, memanglah saya akan marah. Mana saya tengok ada tadi, saya nak baca di mana catatan ni. Ini catatan Saudara Aspan Alias. Saudara Aspan ni dia kata jurucakap Perikatan Nasional dan Muhyiddin Yassin Anwar Musa berkata UMNO perlu sedar yang UMNO telah kalah kepada PH dalam pilihan raya yang lalu. Maka tidak perlu diungkit-ungkit lagi dengan menarik sokongan terhadap Muhyiddin dan PM. Tapi Anwar Musa juga mesti sedar yang Pakatan Harapan juga sekarang telah kalah setelah PBM yang dilarikan oleh Muhyiddin dan keluar dari PA setelah berunding dalam gelap dengan AP-AP yang lain. Ahli Parlimen lah. Dalam membentuk apa yang sebut ramai sebagai kerajaan pintu belakang. Anwar bertanya kenapa diungkit-ungkit sekarang ini. Jadi kata Saudara Aspan, ini bukan masalah mengungkit. Tapi masalah Perikatan Nasional itu bukan dipersetujui oleh UMNO. Tapi hanya dipersetujui oleh ahli-ahli Parlimen UMNO saja. Sekarang ini isu UMNO bukan isu individu. Ahli-ahli Parlimen UMNO. Anwar dan pimpinan UMNO yang telah bersekongkol dengan bersatu, yang dibawa lari oleh Muhyiddin itu, tidak pernah bertanya kepada ahli UMNO sebelum itu. Sama ada membuat apa-apa keputusan untuk bersama dengan PBM yang dicuri oleh Muhyiddin. Jadi, Saudara Asman kata, seperti yang saya sebutkan dalam posting sebelum ini, Anwar yang merupakan siswa agung UMNO semasa itu tidak pernah memanggil persidangan khas UMNO untuk membuat keputusan menyebelahi Muhyiddin untuk membentuk kerajaan Perikatan Nasional. Itu benar. Sesuatu keputusan parti mesti dibawa dalam mesyuarat agung. Inilah akibatnya jika Anwar dan rakan-rakan dalam UMNO di peringkat tinggi mengambil semua perkara for granted dan beranggapan semua ahli bergembira, menyanyi dan berjoget-joget apabila muafakat secara tidak moral dengan Parti Peribumi Bersatu yang hanya menangi 13 kursi dalam PRU yang lalu. Jadi pimpinan seperti Anwar Musa patut bertanggungjawab dengan ketidakupayaan dari ahli-ahli, ketidakpuasan hati ahli-ahli UMNO di peringkat grassroots. Ahli-ahli UMNO tidak sebulu dengan Bersatu di peringkat grassroots. Itu jelas. Warga UMNO di peringkat grassroots, dia memang tak sebulu dengan Parti Bersatu. Kerana kami, warga parti di peringkat akar umbi, sedang menyantuni. Kita sedang membina satu ukhuwah perpaduan antara UMNO dengan PAS. Peringkat akar umbi, begitu juga warga PAS. Mereka juga menyantuni hubungan mesra antara UMNO dengan mereka. Tapi sekarang ni dengan adanya orang macam Anwar Musa, adanya orang macam Muhyiddin Syahdan Kasim, adanya orang macam Taqiyuddin,
dan mereka terperangkap dengan percaturan politik yang dinyatakan oleh Presiden UMNO bahawa mereka tidak jujur. Sebab itu Presiden UMNO berkali-kali mengatakan dalam percaturan politik bukan soal kenang budi. Jangan dipikirkan, oh Tan Sri Muhyiddin nanti dia sebagai menteri, maka dia kena kenang budi Tan Sri Muhyiddin. That is not the issue. Isu dia sekarang ni adalah kejujuran. Sejauh mana Parti Pribumi Bersatu ini benar-benar jujur dengan kita. Ini yang kita tuntut. Dan kita di peringkat akar umbi, bawahan, ahli-ahli akar umbi sekarang ni tengah meledak. Kerana kita juga tengah dirasakan seolah kita ni diperkecil-kecilkan. Dilekehkan. Laihnya Parti UMNO. Dikatakan sebagai parti yang kalah. Parti yang hilang kuasa dan sebagainya. Semua itu kerana siapa? Saya tidak jadi Jabatan Majlis Tinggi waktu itu. Saya bukan pemimpin waktu itu. Anda memimpin jadi ketua bahagian di Kedah. Anda adalah sebahagian daripada UMNO di Kelantan. Waktu itu. Jadi, bila UMNO kalah di Kelantan, janganlah salahkan orang lain. Tapi janganlah anda berpesta dengan kata-kata. Dan anda memang saham. Saya marah bila anda mengatakan bahawa UMNO ini parti, kita lupa kita datang parti yang telah jatuh dan kalah. Masa bila UMNO jatuh? Kalau UMNO itu jatuh, UMNO itu kalah, kamu tak perlu ada di situ lah, kamu belah lah. Ikutlah Hamzah. Sekarang ni, janganlah kerana kamu takut ada kes dan sebagainya, SPRM dan sebagainya. Ini situasi sekarang. Dan saya mengharapkan warga UMNO dan warga PAS. Sebab itu saya tiap-tiap malam saya menyarankan warga UMNO dan warga PAS, kita santunilah. Kita kukuhkan perpaduan kita. Ukuah kita. Kita ketepikanlah whatever orang di atas nak cakap. Datang pilihan raya, pilihan kita tidak lain tak bukan satu UMNO, satu PAS. Satu undi warga UMNO hanya untuk UMNO dan PAS. Tidak sama sekali untuk Parti Pribumi Bersatu. Sama ada Azmin ke, Hamzah ke, siapa saja. Bagi kita, kita menyantuni dan kita tekad kita yang telah kita tanda tangani piagam itu. Pimpinan di atas nak adakan muafakat nasional ke, nak bubar muafakat nasional, itu masalah mereka. Anwar Musa nak kata kita ni parti kalah, kita akan buktikan kita parti menang. Dia nak masuk PBM, silakan. Orang kata kecil tapak tangan, padang bola kita sediakan. Please, leave this UMNO. UMNO kena ingat, UMNO adalah parti keramat. Sebab UMNO adalah perjuangan untuk bangsa, agama dan negara. Kita jumpa lagi malam esok. Kita berbincang lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.